Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Rizal Ismail untuk meneruskan sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Kepada murid-murid yang beragama Islam, jangan lupa untuk mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa. Jom kita mulakan sesi pembelajaran Bahasa Melayu. Baiklah murid-murid, kita teruskan sesi pembelajaran kita untuk Bahasa Melayu. Sebelum tu, kita lihat dulu apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyebut 5 daripada 6 ayat tunggal dengan betul. Murid-murid juga akan dapat membina ayat tunggal dengan betul. Baik, kita lihat dulu gambar dalam muka surat 1 dalam buku teks jilid 1. Kalau murid-murid tengok dalam gambar ni ada 3 gambar yang berlainan. Jadi apa yang kita boleh ceritakan berkaitan dengan gambar? Okey, jom kita lihat satu persatu. Baik, gambar yang pertama, suasana di taman. Nabila bersenam di taman. Baik, gambar yang kedua, suasana ramai orang sedang buat kerja kan? Baik, apa yang kita boleh ceritakan? Hamid memikul beras. Kalau lihat ada seorang lelaki memikul beras. Baik, seterusnya, gambar yang ketiga, suasana di padang. Ada seorang budak sedang bersorak. Adik bersorak di padang. Baik, kalau kita lihat, ketiga-tiga ayat ini adalah ayat tunggal. Okey, murid-murid tahu tak apa itu ayat tunggal? Baik, okey, kita lihat apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal, ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Contoh ayat, Nabila bersenam di padang. Okey, mana satu subjek, mana satu predikat? Okay, kita lihat satu persatu. Nabila adalah subjek. Bersenam di padang adalah predikat. Baik, seterusnya ayat yang kedua. Hamid memikul beras. Okay, mana satu predikat, mana satu subjek, mana satu predikat? Okey, betul. Hamid adalah subjek. Memikul beras adalah predikat. Baik, yang ketiga. Adik bersorak di padang. Adik adalah subjek. Bersorak di padang adalah predikat. Okey, ini adalah semuanya ayat tunggal. Okey, mudah je kan? Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat 2. Okey, kalau murid-murid lihat dalam muka surat 2 itu ada dialog. Okey, murid-murid boleh baca dialog tersebut. Ya. Kemudian murid-murid lihat pada ayat yang berwarna merah tu. Okey, ayat-ayat yang berwarna merah tu adalah ayat tunggal. Okey, kita lihat satu persatu ayatnya. Ibu tempat ini sungguh cantik. Ibu adalah subjek. Tempat ini sungguh cantik adalah predikat. Baik, ayat yang kedua, saya suka bersenam di sini. Saya suka adalah subjek. Bersenam di sini adalah predikat. Ayat yang ketiga, kita sangat bertuah. Kita adalah subjek, sangat bertuah adalah predikat. Ayat yang keempat, matahari bersinar terang. Matahari adalah subjek, bersinar terang adalah predikat. Yang kelima, pagi ini cuaca cerah. Pagi ini adalah subjek dan cuaca cerah adalah predikat. Mudah je kan? Okay, jadi semua ayat yang terdapat dalam dialog itu yang berwarna merah tu adalah ayat tunggal. Baik, kita lihat seterusnya. Ayat tunggal ni pun ada dalam jenis-jenis ayat berikut. Contohnya seperti ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan, dan ayat-ayat ni kita akan belajar dalam sesi pembelajaran akan datang. Kita cuma nak tengok contoh dalam ayat tu yang merupakan ayat tunggal. Okay, kita lihat satu persatu untuk lebih faham ayat tunggal. Okay, kita lihat sahaja contoh. Dia baru pulang dari Melaka. Yang kedua, rumah itu di tepi sungai. Okay, ini adalah ayat penyata yang merupakan ayat tunggal. Okay, seterusnya, ayat tanya. Contoh ayat, berapa harga beg itu? Di manakah kamu tinggal? Okay, ini adalah ayat tanya yang merupakan ayat tunggal. Seterusnya, ayat perintah. Okay, contoh ayat, sila baca buku ini. Tolong hantar surat ini, Halim. Okay, itu adalah ayat perintah yang merupakan juga ayat tunggal. Seterusnya, ayat seruan. Contoh, syabas, kamu memang cemerlang. Yang kedua, wah, besarnya rumah kamu. Baik, ini adalah ayat seruan dan merupakan ayat tunggal. Seterusnya kita lihat
Ayat tunggal ni boleh terbina daripada subjek dan predikat yang terdiri dari frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi. Jadi predikatnya adalah frasa-frasa tersebut. Okey, kita lihat untuk lebih faham. Okey, kita lihat contoh di sini. Frasa nama sebagai predikat. Encik Zulkifli pegawai polis. Encik Zulkifli adalah subjek. Pegawai polis adalah frasa nama yang merupakan predikat. Seterusnya, frasa kerja sebagai predikat. Dia makan mi goreng. Sedap kan mi goreng tu? Okey, dia adalah subjek. Makan mi goreng adalah predikat. Makan mi goreng ni adalah frasa kerja yang merupakan predikat. Seterusnya, frasa adjektif sebagai predikat. Keropok itu sangat rangup. Nampak keropok tu? Sedap kan? Okey, keropok itu adalah subjek. Okay, sangat rangup adalah frasa adjektif yang merupakan predikat. Seterusnya, frasa sendi sebagai predikat. Ayah ke Kuala Lumpur. Okay, ayah adalah subjek. Ke Kuala Lumpur adalah frasa sendi yang merupakan predikat. Baik, itu adalah contoh ayat lain yang merupakan ayat tunggal dalam predikatnya adalah frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi. Baik, murid-murid, kita lihat sedikit berkaitan dengan ayat majmuk. Okey, kita akan belajar ayat majmuk ni dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Kita lihat secara ringkas sahaja. Ayat majmuk ni ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal disambungkan dengan kata hubung. Okey, apa itu kata hubung? Contoh yang saya berikan kat sini sebenarnya banyak lagi. Dan, kerana, lalu, sambil. Baik, kita lihat satu-satu contohnya. Baik, dan. Ayat tunggal, Zamri gemar melukis. Kata hubung, dan. Ayat tunggal, Haikal gemar melukis. Jadi, bila kita gabung dua ayat tunggal ni dengan kata hubung, dia akan menjadi ayat majmuk. Zamri dan Haikal gemar melukis. Dan adalah kata hubung. Contoh yang kedua, sambil. Ayat tunggal, ibu sedang memasak. Kata hubung, sambil. Ayat tunggal, ibu mendengar radio. Bila kita gabung ayat tunggal ni menggunakan sambil, iaitu kata hubung, akan menjadi ayat majmuk. Ibu sedang memasak sambil mendengar radio. Sambil adalah kata hubung. Baik, kita akan belajar ayat majmuk ni dengan lebih lanjut untuk sesi pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Baik, ayat tunggal sebagai kesimpulannya. Ayat yang mempunyai subjek dan predikat. Okey, contoh yang saya berikan tadi yang terdapat dalam buku teks juga murid-murid boleh rujuk. Jadi saya harapkan murid-murid semua faham berkaitan dengan ayat tunggal yang saya terangkan pada hari ini. Kalau rasa macam alah kurang faham lah cikgu, boleh ulang semula video ni sampai murid faham. Dan jangan lupa untuk siapkan lembaran dan latihan yang saya berikan. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang akan datang. Alhamdulillah, dah pun selesai untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Terima kasih kepada murid-murid yang menonton sehingga tamat video ini. Jangan lupa untuk siapkan latihan serta lembaran yang telah saya berikan. Jumpa lagi untuk pembelajaran yang akan datang bersama saya, Cikgu Rizal Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.